Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil adif in qida in qada wa in unikha ala sakhratin istanakha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih beri kita peluang untuk kita usahakan kehidupan akhirat kita. Kerana dunia ni adalah tempat sama ada mendatangkan hasil yang baik di akhirat ataupun hasil yang sebaliknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan ataupun dengan kejahatan walaupun seberat zarah, maka dia akan lihat hasilnya di akhirat. Dan hasil di akhirat adalah hasil yang kesannya adalah selama-lamanya. Jika senang, maka akan senang selama-lamanya. Tapi kalau susah, akan susah selama-lamanya. Tapi modalnya hanyalah di dunia yang sementara ini, masa yang terhad dan masa yang terbatas, untuk dapatkan hasil yang selama-lamanya. Jadi sebab itu bila kita nak buat sesuatu, nak bercakap, nak buat sesuatu, kita fikir, kerana dia akan mendatangkan hasil, mendatangkan kesan yang selama-lamanya. Kalau baik, baik selama-lamanya. Kalau sebaliknya, sebaliknya selama-lamanya. Jadi bagaimana kita mahu syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat lidah, boleh berkata-kata. Jadi bagaimana kita nak gunakan lidah kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hifzul lisan min takfiril muslimi wa tafsiqihi. Memelihara lidah daripada mengkafirkan orang yang Islam dan mengatakan seorang yang Islam itu fasik, yakni orang yang sering buat dosa, orang yang selalu melakukan dosa, maknanya orang yang fasik. Wahai kafir, wahai fasik, kita panggil pada satu orang Muslim. Kita hendaklah memelihara lidah kita daripada berkata dengan demikian, yakni mengkafirkan orang Islam dan memfasikkannya. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarmi rajulan bil fusuqi, la yarmi rajulan bil fusuqi. Janganlah seseorang lelaki itu melemparkan tuduhan terhadap seseorang lelaki yang lain dengan fasik. Maknanya panggil orang Islam fasik, wahai fasik. Dan janganlah melemparkan tuduhan dengan kekufuran, melainkan orang yang kembali kepada kekufuran tersebut. Jangan kita panggil satu orang lelaki itu fasik, jangan kita panggil satu orang lelaki itu kafir, melainkan sekiranya orang tersebut memanglah sedemikian. Maknanya kita panggil orang fasik tu dia memang betul-betul jelas fasik dia. Fasik ni maknanya apa dia? Orang fasik ni maknanya dia sering melakukan dosa-dosa besar, pendosa besar, tegar melakukan dosa-dosa besar. Dan orang yang kafir memang jelas kekafirannya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil dia kafir tak apa.
Jadi bagaimana kita hendak memelihara lidah kita daripada menuduh mana-mana orang Islam terhadap apa-apa dosa, kan? Kita tuduh dia minum arak, kita tuduh dia berzina, kita tuduh dia mencuri, kita tuduh tanpa ada sebarang bukti yang jelas. Tak boleh main tuduh-tuduh, main sangka-sangka. Walaupun 60-70% lebih ke arah sangkaan tu, tapi masih lagi sangka, masih lagi belum betul-betul yakin. Jadi tak boleh tuduh, melainkan bukti dah jelas, bukti yang diterima pakai oleh syarak, barulah kita boleh kata perkara tersebut. Sekiranya tidak, kita kena pelihara lidah kita. Seterusnya, hifzul lisani minas sabbi wasyatmi, memelihara lidah daripada mengkutuk, maki hamun, mencaci maki. Ini hadis Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Hadrat Anas radhiyallahu anhu dan Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci, saling memaki hamun antara satu sama lain adalah apa yang mereka dua itu katakan. Dia kutuk orang tu kutuk dia, dua-dua sama. Apa yang dia kutuk itulah dia. Maka dosa adalah ke atas orang yang memulakan cacian tersebut, selama mana orang yang dizalimi, maknanya pihak yang kedua yang kena tadi, dia tidak melampaui batas. Maknanya kalau balas balik yang sama, tak apa, dosa masih lagi ke atas orang yang memulakan. Maknanya sebab apa? Dia yang mulakan dengan sebab dia punya perbuatan tadi. Orang yang kutuk maki hamun dia balik, asalnya diam je, tak buat apa-apa, kan? Tapi dia datang kutuk, menyebabkan orang yang kena kutuk tadi dia kutuk semula. Jadi orang yang kutuk semula tu, kalau dia kutuk sama taraf dengan orang yang kutuk dia tadi, dia tak bagi lebih, dia bagi sama taraf ataupun kurang lagi, maka dosa ke atas orang yang mulakan tadi, orang yang pertama. Tapi kalau dia lebih, maka yang lebih daripada tu dia tanggung, dia sendiri tanggung. Syarat dia mestilah dia tidak lebih, dia tidak balas lebih. Biar balas, biar setimpal. Yang terbaik sebenarnya kita maafkan. Yang paling terbaik lagi bukan sekadar maafkan, bahkan beri hadiah lagi. Orang buat salah, kan, kat kita, kita yang minta maaf kat dia, kita yang bagi hadiah kat dia. Ini yang terbaik, kan? Bukan sekadar maafkan saja, bahkan kita yang minta maaf pula kat dia, kita pula yang bagi hadiah kat dia. Inilah yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah sifat yang kita nak usahakan dalam kehidupan kita. Orang buat salah dengan kita, kita yang minta maaf, kita yang bagi hadiah kat dia, kita yang maafkan dia. Apa yang berlaku hari ini sebaliknya, moga Allah jauhkan sifat ni daripada kita, kan? Tingkat akhlak pun, kalau orang buat baik dengan kita, baru kita buat baik dengan dia, ini biasa. Bukan biasa dari segi manusia, biasa dari segi binatang pun, kan? Kucing kita bagi dia makan, anjing kita bagi dia makan, dia pun tak menyalak kat kita, dia pun tak kacau kita, dia baik dengan kita. Sebab dia tahu dia ni pernah bagi makan kat aku, dia baik. Binatang pun ada sifat ni. Jadi kalau kita pun orang buat baik dengan kita, kita buat tak tahu je, kan? Maknanya akhlak kita lagi rendah lagi daripada binatang. Kalau orang buat baik dengan kita, kita buat baik dengan dia. Kalau lah orang buat baik dengan kita, kita balas dengan kejahatan, ni lagi teruk, lebih teruk daripada binatang. Binatang pun tak buat macam ni, kan? Jadi yang kedua punya peringkat,
Kita buat baik pada orang yang tak buat baik pada kita. Dia tak pernah buat apa-apa kebaikan pada kita, kita buat baik dekat dia. Maknanya mana-mana orang yang kita baru kenal ataupun kita tak kenal, kan, kita buat baik pada dia. Kita belanja dia makan tiba-tiba. Ini peringkat yang kedua. Kemudian peringkat yang ketiga, orang yang buat salah pada kita. Orang yang buat salah pada kita, kita maafkan dia. Kemudian peringkat yang keempat, bila orang buat salah kat kita, bukan kita maafkan dia sahaja, maka kita minta maaf pula lagi kat dia. Dan peringkat yang terbaik, orang yang buat salah dengan kita, kita yang minta maaf kat dia, kita yang maafkan dia, dan kita bagi hadiah pula kat dia. Ini peringkat yang terbaik. Kalau setiap orang ada sifat ni, amalkan perkara ni, maka tak jadi pergaduhan, tak jadi huru-hara. Semua fikir kepentingan orang lain. Bagaimana saya nak selesa, itulah yang saya beri pada orang lain. Apa yang susah, biarlah saya yang ambil, jangan bagi langsung pada orang lain. Tengok pada orang, ini susah ni, ambil kesusahan tadi. Ini senang, bukannya ambil untuk saya, bahkan beri pada saudara Islam kita yang lain. Sehingga kan tahap yang diusahakan oleh sahabat radhiyallahu anhu majma'in, sehingga kan dah nak nazak dan tengah sakit, dah nak wafat ketika peperangan, saudaranya datang bawa air. Dengar bunyi saudara Islam yang lain perlukan air, dah nak nazak juga, dia bagi isyarat, bagi kepada saudara Islam yang lain tadi, sahabat yang lain tadi. Sahabat yang kedua pun dengar perkara yang sama, ada sahabat yang lain mengerang kesakitan. Pergi pada yang ketiga tak sempat, dah wafat, dah syahid, kan? Pergi pada yang kedua pun dah syahid, pergi balik pada saudara dia pun dah syahid. Sehingga kepentingan nyawa sendiri pun sanggup dikorbankan untuk nyawa saudara Islam yang lain. Sehingga tahap macam ni yang diusahakan oleh mereka. Jadi ini akhlak yang kita perlu usahakan. Jadi bila kita mula nak buat jahat pada orang, kita nak kata tak baik pada orang, kita ingat hadis ni. Siapa yang mula, dia dapat semua. Selagi mana orang yang balas tu balas sama dengan apa yang kita buat. Kalau lebih lagi daripada apa yang kita buat, itu dia tanggung sendiri. Tapi ingat, kalau dia balas sama, dia dapat satu je, kita dapat dua. Kita punya kita tanggung, dia punya pun kita tanggung. Jadi kena beringat sikit, kan? Nak kata kat orang tu beringat. Biar orang kata kat kita tak apa, lebih baik kita maafkan dia. Orang yang banyak maafkan orang ni, kelebihan dia tak rugi apa-apa. Sabar, kan? Dia maafkan. Dengan asbab tu insya-Allah di hari padang mahsyar nanti, hari yang paling Allah Subhanahu Wa Taala marah pada waktu tu, kan? Paling marah pada waktu tu, kerana dia selalu maafkan orang, Allah Subhanahu Wa Taala pun maafkan dia pada hari hisab nanti, pada hari perhitungan, kan? Kita kena cek nanti ke akhirat satu persatu. Kopiah yang kita pakai satu helai ni dapat dari mana? Apa yang kau buat dengan kopiah ni? Kan? Setiap apa yang kita ada semua akan ditanya, dari mana kita dapat, apa yang kita buat dengan benda ni, ke mana kita habiskan benda tadi. 3 soalan tadi, kan? Jadi seterusnya kita hendaklah hifzul lisani minal la'ni, kena memelihara lidah daripada melaknat. Melaknat, mengkutuk sesuatu perkara. Laknat ni bukan dah caci, tapi lagi teruk lagi daripada tu, kan? Kutuk bagi laknat, kutuklah, laknatlah. Li hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal 'abda idza la'ana shay'an sa'idatil la'natu ila as-sama' fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ila al-ardi fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina
fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'ta ila qailiha. Hadrat Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya satu orang hamba itu apabila dia melaknat sesuatu, maka laknat tadi, kutukan tadi akan naik ke langit. Bila naik sampai langit, lalu dikunci pintu-pintu langit yang berada di bawahnya, yang berada di atasnya. Nak naik sampai langit, tertutup, dah tutup. Kemudian turun ke bumi pula, lalu dikunci juga pintu-pintu bumi. Bumi pun tak terima, naik balik kat tengah-tengah ni. Kemudian mulalah ia melilau-lilau ke kanan dan ke kiri. Lalu dia dapati tidak ada tempat, tidak ada ruang untuknya pergi. Laknat tadi tak ada tempat nak pergi. Maka dia akan pergi kat mana? Dia akan pergi kepada orang yang dilaknat tadi. Tapi dengan syarat, sekiranya orang yang dilaknat tadi itu memang ahlinya, memang patut, memang layak, yang selayaknya dilaknat. Kan? Contohnya kita kata Fir'aun la'natullahi alaih. Dan la'natullahi alaih, Fir'aun yang dilaknati Allah. Kan? Jadi laknat tadi akan naik ke langit, dikunci. Turun ke bumi pun dikunci, tak tahu pergi mana, bila ke kiri ke kanan, akan balik kepada Fir'aun laknatullah. Sebab apa? Dia memang ahlinya yang dilaknat. Dan tapi kalau kita berikan laknat tadi kepada bukan ahlinya, kita pandai-pandai je kutuk dia sebab kita geram dengan dia, kita marah dengan dia, celakalah kau ni, maka dia akan kembali balik pada kita, pada orang yang berkata tadi. Jadi ni pun nak kena ingat. Nak kutuk orang, nak main laknat orang suka-suka, kena tengok betul-betul. Kalau memang Allah dah laknat dia, tak apa. Fala'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah kata orang yang zalim, jelas kezaliman dia, tak apa. Kan? Itu pun kita tak boleh apa, spesifikkan seorang tu. Laknat Allah ke atas kamu, ke atas dia, tak boleh. Kita umumkan fala'natullahi 'alal zalimin. Kalau betul dia berlaku kezaliman, maka laknat Allah ke atas orang yang zalim. Tapi kita tak cakap nama dia siapa. Kalau betul dia zalim, maka laknat Allah ke atas dia, kerana memang laknat Allah ke atas orang yang zalim. Tapi kalau dia tak zalim, maka laknat Allah tak ada ke atasnya. Kerana apa? Kalaulah dia tu bukan orang yang selayaknya dilaknat, bukan orang yang patutnya dilaknat, kita laknat dia, maka laknat tadi akan kembali balik pada kita. Li hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam hadis yang lain berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang melaknat, orang-orang yang suka kutuk orang, mencaci orang, maki orang, kan, maka mereka ini tidak akan menjadi saksi di akhirat nanti, dan mereka tidak akan mendapat sebarang syafaat pada hari kiamat nanti. Apa makna mereka tidak akan menjadi saksi? Saksi ini adalah satu anugerah yang sangat agung di akhirat nanti. Satu anugerah yang sangat hebat, satu anugerah sangat mulia yang terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain takkan dapat nikmat ni. Nikmat ni khusus, istimewa, spesialis untuk umat ini sahaja. Kan? Special untuk umat ini sahaja. Menjadi saksi apa? Menjadi saksi kepada dakwah nabi-nabi yang terdahulu. Kan? Dan menjadi saksi terhadap keingkaran umat-umat terdahulu. Kan? Bila didatangkan umat yang terdahulu, Allah SWT tanya pada mereka, sampai tak dakwah nabi-nabi pada kamu? Kan? Mula-mula Allah SWT akan tanya nabi-nabi dulu.
Kamu dah sampaikan agama yang aku perintahkan pada kamu untuk sampaikan? Kemudian Nabi-Nabi akan menjawab, ya, kami dah sampaikan. Apa yang kami diperintahkan untuk sampaikan, kami dah sampaikan. Mana bukti kamu? Panggil umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu menafikan. Tak ada, tak sampai pun berita. Nabi-Nabi ni tak bawa apa-apa pun, kan? Lalu Nabi-Nabi didakwa, mana saksi kamu? Kalau betul kamu sampaikan, ini umat-umat terdahulu kata kamu tak sampaikan pun. Panggil ada umat-umat yang akhir, umat-umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita. Moga-moga Allah SWT jadikan kita juga saksi kepada dakwah Nabi-Nabi terdahulu terhadap umat mereka. Jadi umat-umat ini yang akan, umat Nabi SAW ini akan menjadi saksi pada dakwah Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi macam mana kita nak dapatkan kemuliaan ni? Kemuliaan untuk menjadi saksi, kan? Tak dapat tidak, kita kena buat perkara yang sama macam mana Nabi-Nabi yang terdahulu buat. Iaitu Nabi-Nabi terdahulu buat apa? Jumpa manusia, ingatkan manusia bahawa tiada yang layak disembah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-Nabi mengajak kepada perintah-perintah Allah pada waktu itu, kan? Jika solat, ajak pada solat dan sebagainya, perintah-perintah yang lain. Ini sampaikan agama. Jadi dengan kita buat tanggungjawab kita, kan? Bukan kita buat cuba-cuba, ni buat ni tanggungjawab, iaitu menyampaikan agama pada seluruh umat. Setiap individu umat ini sampainya agama pada mereka. Jadi ini semua dalam fikir risau kita. Tak ada satu orang Islam pun yang terlepas daripada fikir risau ni. Lelaki, wanita, kanak-kanak, semua lapisan masyarakat kena fikir yang sama, bagaimana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dihidupkan, dapat diamalkan dalam diri setiap orang Islam. Wanita, kanak-kanak, kan, orang tua, lelaki, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, semua lapisan masyarakat dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan buat kerja yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita dan Nabi-Nabi yang terdahulu, maka dengan berkat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita saksi. Allah tanya pula pada umat ini, apa bukti kamu Nabi-Nabi terdahulu telah sampaikan agama pada umat mereka? Maka kita akan jawab apa? Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah bacakan Al-Quran pada kami, yang kamu telah turunkan melalui Jibril kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah-kisah Nabi yang terdahulu, dan kami beriman seperti mana yang diberitahu. Bukan setakat beriman, beramal lagi, kan? Jumpa manusia, ingatkan bahawa Allah yang beri kita rezeki. Dan dakwah cerita tentang kehebatan Allah, cerita tentang sifat-sifat keagungan Allah ni, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik banyak ni, bukannya pada orang yang bukan Islam, bahkan yang selayaknya lagi adalah kepada orang Islam sendiri. Sebab apa? Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan lazim pada mereka melazimi kalimah taqwa. Kalimah taqwa ni apa dia? La ilaha illallah, kan? Maknanya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lazim bibir ni cakap kehebatan Allah, syukur pada Allah, hari ni Allah bagi saya makan, Allah bagi saya bernafas, Allah bagi saya boleh melihat, bila-bila je Allah boleh tarik. Jadi kita kena syukur banyak pada Allah. Banyak Allah SWT bagi nikmat pada kita. Ceritakan nikmat yang Allah beri pada kita, ceritakan betapa mulianya Allah SWT dan beri kita macam-macam. Jadi dengan cara ni dia akan menguatkan iman kita. Kemudian dia akan menjadi saksi di akhirat. Dan orang yang kuat melaknat ni, dia tidak akan mendapat syafaat langsung pada hari kiamat. Tidak akan mendapat syafaat langsung pada hari kiamat.
Dan seterusnya oleh hadis Sabit bin Ad-Dhahhaki radhiyallahu anhu, kana min ashabi syajarati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anul mu'min ka qatlihi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bersabda, laknat seorang mukmin itu adalah seumpama pembunuhannya. Pembunuhannya. Maknanya kita kutuk satu orang tu macam kita bunuh dia. Teruknya dia punya kesan dia. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakr wa huwa yal'anu ba'd raqiqihi faltafata ilayhi faqala la'anina wa siddiqina kalla wa rabbil ka'bah fa'ataqa Abu Bakr yawma idzin ba'd raqiqihi thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la a'udu. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan pada ketika itu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengherdik, sedang kutuk sebahagian daripada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu bersabda, orang yang melaknat dan orang yang berkata benar, maknanya la'ani dan siddiq. Bagaimana sifat laknat? Sifat orang yang suka mengkutuk orang dengan sifat orang yang berkata benar ini boleh berhimpun sekali? Tidak sama sekali, demi Tuhan Kaabah. Nabi SAW bersabda, mana mungkin sifat orang yang suka melaknat dengan sifat orang yang berkata benar ni berhimpun dalam satu orang? Tak mungkin. Satu orang ni dia bersifat dengan kuat laknat orang, tapi dia berkata benar. Tak mungkin. Lalu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu sedar, lalu dia buat apa? Lalu dia telah merdekakan pada hari itu juga, kan, sebahagian daripada hamba-hambanya tadi. Maknanya mana yang kena tadi, bahagian tu yang dia merdekakan. Kemudian telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku tidak akan mengulanginya lagi. Inilah perbuatan sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Bila taubat tu memang tinggalkan terus, langsung tak ada apa-apa. Jadi inilah dia taubat yang sebenar. Dan ini jugalah kerana cinta ni pada Nabi SAW, tanpa perlu disuruh dah faham apa yang perlu dibuat. Bahkan bukan buat yang sekadar yang perlu dibuat, bahkan buat lebih. Apa yang terbaik yang perlu saya buat sekarang ni. Bahkan kalau hamba ni kita dah kutuk pun, paling-paling pun kalau tersilap minta maaf lah, pun dah cukup dah. Bagi hadiah kat dia ke cukup dah. Tapi ini kerana terlalu rasa bersalahnya dia, terlalu rasa bersalahnya dia, nak tebus kesalahan tadi, terus merdekakan hamba tadi. Ini cerita yang Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu buat salah dengan hamba. Kisah yang lain, hamba buat salah. Hamba yang buat salah. Satu orang hamba tu dibawa air panas, tercurah ke atas kepala satu orang anak sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bawa air panas, tuang atas kepala anak tadi. Anak tadi meninggal dunia. Hamba tadi buat, tak sengaja lah, meninggal. Marah, dan terlalu marah. Macam mana nak kawal kemarahan tadi? Dia merdekakan hamba tu dan dia bagi duit belanja kepada hamba tu. Ni ambil belanja kau, aku merdekakan kau kerana Allah. Dah pergi. Bukannya marah ke, bukannya pukul ke, marah, cakap apa pun tak, bahkan merdekakan, bagi hadiah, bagi duit, pergi. Jadi ini kita nak usahakan bagaimana sifat-sifat ini datang dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita dapat jaga lidah kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita gunakan lidah kita untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ceritakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan lagi dan lagi siapakah Allah Subhanahu Wa Taala supaya meningkatnya iman-iman kita. Ceritakan bagaimana kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu sampaikan agama
kepada umat-umat yang terdahulu, kan? Dan bagaimana juga ingatkan lagi-lagi sama-sama kita tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita je nak masuk syurga, bukan kita sahaja nak buat baik, bukan kita sahaja nak tinggal maksiat, tapi bagaimana seluruh umat juga dapat datang dalam perkara yang sama. Fikir ini berterusan, tak pernah pun padam daripada kita. Bangun tidur, kan? Daripada bangun tidur dah fikir bagaimana agama yang sempurna datang dalam diri saya dan agama yang sempurna datang dalam diri umat. Dan ini fikir yang perlu ada dalam diri kita setiap masa. Dan apa yang perlu kita buat pula, ada masa je kita jumpa saudara Islam kita cerita tentang kehebatan Allah. Kerana orang Islam ni yang paling layak untuk cerita kehebatan Allah. Orang yang bukan Islam ni boleh cerita tapi kurang. Sebab apa? Orang beriman ni dia yang lagi layak kita ceritakan kehebatan Allah. Sebab apa? Sebab orang yang beriman ni dia tahu, dia kenal siapa Allah. Jadi bila kita ceritakan kehebatan Allah, dia lebih menghargai untuk mendengar apa yang kita nak cakap. Berbanding dengan orang kafir, dia tak kenal siapa Allah, kita cerita pun, oh ya ke? Ya ke? Tak tahu, tak sampai. Jadi sebenarnya bukannya dakwah iman cerita Allah ni pada orang kafir, tak. Sepatutnya dakwah iman cerita iman ni pada orang Islam. Orang Islam cerita pada orang Islam. Kita yang iman tahap pagi beriman, petang kafir, ataupun petang beriman, pagi kafir ni, kan, tak nak cerita kehebatan Allah. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tak ada satu saat pun yang mereka tak ingat pada Allah. Mereka pun bila jumpa kawan mereka, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang besar, mereka jumpa berdua pun cerita kehebatan Allah. Jadi biasakan mulut kita untuk cakap kehebatan Allah. Allah cipta siang, Allah cipta malam. Allah cipta siang tak berhajat pada matahari, Allah cipta malam tak berhajat kepada bulan. Malam dan siang tak ada kaitan dengan bulan dan matahari. Bahkan siang dan malam hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu insya-Allah apa yang kita dengar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dapat taufik untuk ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala usaha kita, segala taubat kita, dan Allah sentiasa beri kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubat kita, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.